A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul lagi. Kita berkumpul untuk mempelajari bahasa Arab Al-Bayan. Jadi kita teruskanlah. Ini insya-Allah program yang akan kita jalankan, tapi kita bermula pada hari ini sebab kita nak, kalau boleh kita nak dapatkan 20 hari itulah insya-Allah taala. Bulan Ramadan ni pun bulan Quran, jadi kita isikan masa kita dengan mempelajari Al-Quran. Okay, selama hari ini kita belajar Quran, mungkin kita bermula dengan belajar menyebut huruf. Okay, cuba kita buka surah 96 ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Jadi dalam ayat ni Allah berfirman, Iqra. Bacalah oleh engkau bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. Jadi dekat sini kita selalunya kita memang sebenarnya dah pun menjalankan perintah Allah. Kita disuruh Iqra dan kita Iqra. Kita pun baca. Jadi banyaklah program, banyaklah macam mana pengalaman kita membaca kan? Bacalah. Kita disuruh bacalah. Perkataan baca ni, tapi kita ni selalunya kita nampak Iqra tu, okey, bacalah. Kita nampak Iqra 1 sampai Iqra 6. Itu program membaca lah. Apa yang kita buat ketika kita belajar Iqra ni? Kita belajar kat sini menyebut huruf. Menyebut huruf. Betul kan? Betul kan? Kita semua belajar menyebut huruf. Dan kita belajar menyebut huruf-huruf hijaiyah, bunyinya, bagaimana kalau disambung. Ini semua ni semuanya adalah berlaku dalam bahasa Arab. Tapi kita stop dekat situ. Biasanya kita bukanlah stop, maksud saya kita perhalusi, kita baca lagi, kita macam kalau bulan puasa ni memang biasanya masyarakat kita ni belajar Quran tadarus ya. Bulan puasa kita tadarus, kita khatamkan Quran daripada kulit ke kulit, ataupun kita buat kumpulan-kumpulan untuk membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya kita panggil pula perkara tu, kita panggil tadarus Al-Quran, kita baca. Tapi kita perlu ada satu step yang seterusnya. Tak bolehlah kita berhenti pada menyebut huruf. Sepatutnya kita belajar pula, kerana Quran tu Allah sebutkan dalam surah 12 ayat 2. Kita baca surah ni, Allah turunkan Quran tu, dia katakan kepada kita, apa dia? Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra. Itu adalah ayat-ayat daripada kitab yang nyata, kitab yang jelas nyata. Itu tu mana tu? Itu. Ini yang kita duk baca tu. Yang kita kata Iqra tu. Itulah dia. Allah kata ayat-ayat daripada Al-Quran ataupun Alkitab yang nyata. Sesungguhnya kami telah turunkannya sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk mengerti. Jadi kalau kita faham ayat ni, berarti kitab ni tak jelas untuk kita. Kerana kita baca, kita tak dapat fikir. Kerana kita tak faham
Kerana apa kita tak faham? Kerana Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Kebanyakan daripada kita baca Quran, kita kena akuilah perkara tu kan. Kita baca tak faham. Kita dengar Quran tu, kita agungkan Quran, tapi kita tak dapat hayati isi-isinya, melainkan jika kita belajar ataupun kita dapatkan daripada guru-guru. Maksudnya kita tak baca Quran ni macam kita baca perkara lain. Macam kita baca buku cerita atau macam kita baca buku dalam bahasa Inggeris ke, buku pelajaran, apa-apa buku pun. Jadi sebenarnya kalau kita tak faham bahasa Al-Quran ni, bahasa Arab yang Allah turunkan Quran di dalam bahasa itu, kita ni belum lagi menggunakan kapasiti akal kita sebenarnya. Kita belum mengerti apa yang Allah katakan pada kita. Cuba kita buka surah 41 ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Hamim, ini sebuah penurunan daripada Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang. Apa tu? Tanzilun, penurunan. Apa Allah turunkan Quran ni? Maknanya daripada Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah siapa lagi? Kalau kita baca bismillah ni, maksud dia Allah lah tu. Allah yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang. Penurunan daripada Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang. Sebuah kitab yang diperincikan ayat-ayatnya dalam ataupun sebagai bacaan yang berbahasa Arab, dalam bahasa Arab, bagi kaum mereka mengetahui. Jadi bagi kaum mereka mengetahui ni, siapa di kaum yang mengetahui? Kaum yang mempelajari. Macam mana seseorang dapat tahu sesuatu perkara? Macam mana orang kita kata orang tu alim? Ya'lamun. Kaum yang tahu. Ya'lamun ni kan dia datang daripada perkataan apa ni? Ilmu. Kita cakap berilmu, orang tu berilmu. Jadi kalau nak berilmu, kalau ikut ayat ni tadi, dia diperincikan ayat-ayatnya untuk kaum yang mengetahui. Kalau kita nak jadi orang yang berilmu, orang yang tahu, mesti kena belajar. Betul tak? Jadi kita tak akan dapat pelajaran, kita tak akan sampai. Orang yang tahu ni kira orang yang terpelajar, orang yang bijak, orang yang cerdik. Dia mestilah boleh, dia akan dapat, maknanya daripada pengetahuan tu mestilah datang daripada Al-Quran ni dulu. Sebab inilah, tapi Quran ni yang dikatakan di dalam bahasa Arab, penurunan sebuah bacaan dalam bahasa Arab. Tapi kita baca Quran, kita tengok masyarakat kita tak dapat baca Quran tu dalam keadaan tak tahu juga. Tak tahu tentang Allah kata, dia kata kat sini kan, mereka mengetahui. Bagi kaum yang mereka mengetahui. Bagaimana jalan seorang dapat tahu? Dengan mempelajari. Tapi kita tak belajar. Kita tak dapat tahu. Apa yang kita disuruh tahu sebenarnya? Banyaklah dalam Quran kita tengok. Kalau dia kata, i'lamu. I'lamu. Maknanya Allah perintahkan kita, ketahuilah olehmu. Kalau kita jumpa perkataan ni lah. Ketahuilah oleh kamu. Ketahui apa? Macam mana orang nak tahu? Kenalah belajar. Mestilah belajar. Belajar apa? Macam-macam perkara Allah suruh kita belajar daripada Quran ni. Belajar tentang hakikat tauhid. Ini yang mula-mula sekali. Kerana inilah mesej daripada Al-Quran. Quran ni ajarkan kita tentang tauhid, tentang Allah. Jadi kita baca dalam solat. Dalam solat kita pun kita baca surah Fatihah ataupun bacaan-bacaan lain tu semuanya bahasa ibadah kita. Bahasa ibadah ni Allah pilih ialah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab Quran. Tapi kenapa kita baca kita tak dapat? Sebab kita tak belajar Al-Quran. Sedangkan ini kepentingannya ni. Ini kepentingan. Kepentingan kita mempelajari
bahasa Arab Al-Quran. Apa yang berlaku kalau kita tak faham? Kalau kita baca dalam keadaan kita tak faham. Ataupun kita boleh juga kaji, kenapa kita tak baca-baca selama-lama hari ini, kita baca Quran tapi kita tak faham. Kita kaji dulu kenapa, akibat dia. Dan lepas daripada situ mungkin kita boleh nampak apakah faktor yang menghalang kita untuk mempelajari Al-Quran ini. 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan benar-benar pasti kami penuhkan neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Bagi mereka hati-hati, jantung, hati, akal. Qulub ni juga memberi maksud akal. La yafqahu nabiha. Tidak mereka memahami dengannya. Walahum a'yunun, dan bagi mereka mata, tidak mereka melihat dengannya. Dan bagi mereka telinga-telinga, tidak mereka mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, haiwan ternak. Bahkan mereka lebih teruk lagi, lebih sesat lagi. Atau lebih jauh lagi. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Jadi kenapa dia lalai? Sebab tak gunakan akal. Tak gunakan akal. Tadi kan kita baca surah 41 ayat 3 tu, surah 12 ayat 2. Dia Quran ni akan jadi panduan untuk manusia, menjadi petunjuk bagi orang yang menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Tapi kebanyakan daripada manusia dan juga golongan jin, mereka tidak gunakan, mereka tak dapat pelajaran panduan daripada Quran kerana mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti, dan apabila mereka diberikan pandangan ataupun mata, mereka tidak dapat melihat kebesaran Allah. Dan bagi mereka telinga, mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Mereka itu seperti Allah kata binatang ternak, haiwan ternak. Maknanya tak ada, kalau haiwan ternak ni, kita kata haiwan lembu semua tu bodoh ataupun dia tak tahu apa-apa. Tapi sesuailah, itu memang purpose dia Allah jadikan. Tapi manusia ni kalau bersikap begitu terhadap Al-Quran, bersikap begitu terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka lebih teruk lagi kerana mereka lalai. Apa yang menjadikan kita dah terlampau lama? Maksudnya lalai dalam mendapatkan peringatan daripada Allah ni. Kita baca Quran, tapi kita tak dapat pelajaran daripada Quran tu. Kadang kita selalu dengar kan orang cakap, alah sembahyang je, tak guna pun sembahyang. Tengoklah orang Islam ni, maksudnya macam masih lagi banyak perkara mungkar berleluasa. Sebab apa jadi macam tu? Kita tengok dalam surah 29 ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kalau kita ikut ayat ni, Allah kata pada kita, utluma. Sekarang ni perkataan yang digunakan di sini bukan ikra'. Ikra' baca, tapi ini utlu. Perkataan dia nanti kita tengok. Tapi kita terjemahkan dulu ayat ni. Bacalah oleh engkau apa yang telah diwahyukan ia, apa yang diwahyukan ia kepada engkau daripada kitab itu. Yang ini daripada Al-Quran. Dan dirikanlah oleh engkau akan salat. Sesungguhnya solat itu, solat yang macam mana tu? Solat yang begitu, solat yang ada tilawah daripada apa yang diwahyukan daripada Al-Quran. Solat begitu ia mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan benar-benar peringatan daripada Allah itu adalah lebih utama ataupun lebih besar.
dan Allah dia mengetahui akan apa yang kamu usahakan. Jadi dalam ayat ni, tadi kita kata Allah akan penuhkan neraka tu dengan manusia dan jin kalau mereka menjadi orang yang lalai. Allah berikan mereka alat panca indera, Allah berikan mereka alat makrifah, iaitu akal, pendengaran, mata, tapi mereka tak gunakannya. Maka kenapa mereka tak gunakan? Dalam keadaan mereka ni, kita lihat kebanyakan daripada orang Islam semuanya baca Quran, semuanya solat. Kerana kat sini ni perkataan ni tidak begitu dimengerti. Kalau kita selalu dengarkan perkataan tu, kita kata 29 tu ada maksud tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Daripada kata perintah tadi, utlu. Utlu. Kalau kita tengok maksud utlu ni, dia ada memberi maksud baca tu satu, kita tahu baca, dan satu lagi ada memberi maksud ikut. Mana datang maksud ikut ni? Kita tengok dalam surah 91 ayat 2. Kita buka surah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan waktu duhanya, waktu siang. Wal qamari, dan demi bulan apabila ia mengikutinya. Ni maksud dia. Bulan tu ikut. Ni datang daripada perkataan ni lah tadi yang saya nak sebut tadi. Jadi bila kata tilawah ada memberi maksud, satu, baca dan ikut. Perkataan tilawah tidak boleh kita gunakan untuk bahan bacaan yang lain selain daripada Al-Quran. Sebab maknanya kena ikut ni. Baca dan kena ikut. Bila kita baca dan ikut, macam surah 29 ayat 45 tadi, bila kita baca tu maknanya ikut tu dalam erti kata kita taat. Kita taat dengan apa yang kita dengar. Tapi perkara ni susahlah nak berlaku kerana kita tak dapat sebab kita tak faham. Sedangkan Allah kata dalam surah 8 ayat 2. Surah 8 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya tidak lain, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, gementarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, bertambahlah kepada mereka akan keimanan. Dan ke atas Tuhan mereka, mereka bertawakal. Jadi kat sini pun kita dah gagal lah. Macam mana bila kita dengar dalam solat, kita selalu baca, especially dalam bulan Ramadan ni kita akan tarawih. Bila kita tarawih, kita dengar imam baca. Tapi gementar tak hati kita bila dengar ayat-ayat Allah? Kita tak dapat. Jadi kita ni belum sampai sini kerana kita belum dapat lagi faham. Bila imam bacakan kita tu, kita perlu rujuk dulu, kita perlu tengok dulu dalam bukit terjemahan. Bukanlah saya kata perkara tu salah ke apa, tak boleh ke rujuk? Boleh. Tapi kita ni tak step up lagi daripada Iqra tu dulu sampailah sekarang. Kita mungkin dah pandai dah baca Quran, dah boleh sebut huruf daripada kita budak-budak lagi. Kita daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi bila bab Quran ni, kita tak sampai. Kita bila baca Quran, kita solat, kita tak sampai dapat faham. Bila kita tak faham, kita tak akanlah perkara ni boleh berlaku. Kalau kita menangis sebab kita dengar je. Kita macam bersangka-sangka je. Sedapnya baca. Sedapnya Kak Nas baca hari ni. Tersentuh hati saya. Tapi betulkah kita tersentuh kerana perintah Allah ataupun kita tersentuh kerana kemerduan suara seseorang ataupun kehebatan seseorang tu melontarkan suaranya, mengalunkan bacaannya. Itu bukanlah satu perkara yang salah pun, tetapi perlu ada usaha untuk kita meningkatkan. So bila kita dengar ayat Allah tu, kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Dan kita dapatlah bila dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah, gementar. Bila diperingatkan Allah, kita gementar. Hati kita tu terasa. Dan apabila kita
dibacakan, orang bacakan kepada kita ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Maknanya bertambah ni macam mana? Bertambahlah perbuatan yang baik, kita meninggalkanlah perbuatan yang tak baik. Seolah-olah setiap kali kita solat tu, itulah kelas yang kita dengar. Itulah kelas kita yang kita mendapat pelajaran secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perkara tu susah nak berlaku ataupun tak dapat lagi dilakukan kerana kita ada halangan. Apa halangan kita dalam halangan kita dalam memahami Al-Quran? Sehingga kan kita tak ada usaha nak faham, bukan kita tak ada usaha, maksud saya tu janganlah terasa pula. Maksud saya tu maksudnya ini bukan saya kata ke siapa-siapa, tapi beginilah senarionya masyarakat kita, dan bukan masyarakat Malaysia sahaja, bahkan dekat mana-mana tempat pun. Jadi halangan tu ada. Kita sering, mungkin sebab satu perkara, sebelum kita sampai pada halangan tu, kita lihat apa yang dilakukan dengan Quran. Quran ni kita agungkan sangat, tapi kita dah salah guna dia punya purpose tu panduan kita duk baca. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita kata dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada sebarang keraguan di dalamnya. Kita cakap dalam ayat tu. Surah Al-Baqarah. Itu adalah kitab, itu adalah Al-Quran. Tiada sebarang keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Al-Quran tu tak dapat jadi petunjuk. Bahkan dia hanyalah jadi dikeluarkan pada upacara tertentu. Kan? Tu Quran tu. Kadang-kadang dibacakan pula kepada binatang ternak. Haiwan ternak. Untuk tujuan apa? Nak dapatkan daging yang halal ke? Nak dapatkan daging yang lembut dibacakan kepada haiwan ternakan. Kemudian dibacakan pula kepada air. Contoh macam itulah. Tapi kita sendiri tak dapat pelajaran. Kita dibacakan kepada air tu, satu diminum, kadang-kadang digunakan sebagai renjisan untuk dapat keselamatan. Macam itulah yang berlaku. Ataupun digunakan hanya sebagai simbol. Sebagai simbol, macam kalau orang nak sumpah-sumpah, pegang-pegang Quran tu okey. Dan maknanya sumpah dia tu betul. Dia tidak boleh diragui. Keraguan Quran tu macam itulah yang kita faham, ataupun dah terlampau lama lah perkara tu berlalu. Jadi satu lagi halangan kita, katalah orang yang kita tak buat perkara ni semua. Katakanlah perkara ni semua, okeylah kita dah tahu dah, sebahagian daripada kita ramai yang dah tahu. Ni macam memang tak masuk akal, maknanya takkanlah Allah bagi Quran tu macam tu. Tapi tetap juga kita terhalang daripada belajar Quran. Apa sebabnya? Biasanya kita akan kata susah. Betul tak? Susahlah belajar bahasa Arab ni. Susah belajar bahasa Arab. Kita rasa dia kena mengambil masa yang lama. Ini sebenarnya adalah ialah satu bentuk macam susah tu. Kenapa susah? Kadang-kadang sebab apa tahu? Sebab kita belajar Arab, kita salah target. Kita jadi susah sebab kita belajar komunikasi. Sedangkan kita perlu belajar Quran. Kita perlu belajar bahasa Arab Quran. Belajar bahasa Arab Quran ni, belajar bahasa Arab Quran ni sepatutnya dia tak susah. Sepatutnya dia tak susah. Pertama sekali, sepatutnya tak susah lah. Ini saya buatkan. Pasal apa sepatutnya tak susah? Pasal apa sepatutnya tak lama? Ini kita menyangkal semula. Pertama sekali, kita ada jaminan daripada Allah. Satu, jaminan dari Allah. Cuba kita buka surah 54 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan benar-benar pasti kat sini bila kita dah belajar nanti, kalau ada yang dah belajar, saya rasa dalam kelas ni ramai yang dah belajar. Jadi macam itulah ya. Kalau saya salah boleh point out. Jadi kat sini dia kata dan benar-benar pasti. Ada dua harf ni, harfu taukid. Benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran ini
untuk peringatan, bagi peringatan. Maka adakah orang yang nak ambil peringatan? Adakah mudzakir? Kat sini ayat ni pun, perkataan ni pun Allah dah mudahkan. Bagi setengah orang Arab, bagi Arab kadang-kadang susah nak sebut zal. Jadi terus jadi dal, mudzakir. Sebenarnya mudzakir. Macam itulah Allah mudahkan. Allah mudahkan, kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk peringatan. Maka ada tak orang yang nak ambil peringatan? Sebab Quran ni untuk ambil peringatan sebenarnya sepatutnya dah boleh. Kalau kita dengar imam baca pun bukannya dia baca selalu surah, kalau solat jahar tu bukannya bukanlah baca surah yang panjang-panjang. Baca surah yang kita dah hafal kebanyakan daripada kita. Tapi kita stop kat situ. Kita tak faham. Jadi Allah ulangkan lagi dalam ayat 22. Baca Kak Nas. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka ada tak orang yang hendak mengambil peringatan? Lagi sekali Allah cakap tak nak ambil peringatan ke? Katalah macam-macam sekarang ni, sebenarnya banyak sangat bila kita dengar orang bergaduh-gaduh, orang berdebat, orang berbalah tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang kejadian manusia dan sebagainya. Kalau kita kembali je kepada Quran ni untuk ambil peringatan tu, ni dah mudah dah. Ni kita dah baca ayat yang sama 2 kali. Kalau nak mengulang, nak menghafaz dah boleh dah 2 kali dah kita baca. Cuba Kak Nas baca pula ayat 32. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka ada tak orang yang nak ambil peringatan? Saya rasa kalau saya cakap dengan Kak Nas hari ni dah baca dah 7-8 kali dah. Jadi kalau saya suruh Kak Nas, tak payah tengok pun ayat 40 tu agaknya dah boleh dah baca. Cuba Kak Nas baca, tak payah tengok. Boleh kan? Dah hafal tak? Ni ayat 40. Sama juga ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. 4 kali dalam ayat yang sama. Sebenarnya ayat yang begini ada lagi di tempat yang lain Allah sebutkan. Tapi kita bukanlah nak tengok tu. Kita dah tengok itu, kita get the idea. Oh, ini adalah jaminan daripada Allah. Allah kata mudah. Allah kata Quran ni mudah. Dan kalau kita pun boleh fikir kan, kita nak belajar jadi doktor, kita nak belajar jadi engineer, nak belajar masuk universiti, nak buat SPM pun, berapa banyak buku yang kita kena baca. Tapi yang di sini, satu je kitabnya. Kitab itu. Satu kitab, yang ni Al-Quran. Satu je Allah suruh. Untuk faham. Untuk faham hakikat apa dia yang kita buat. Lepas tu masa yang lama ke tidak? Kalau dah satu je, lepas tu pengulangan, ayat-ayat di dalam Al-Quran ini sentiasa berulang. Sepatutnya tak susah. Berulang-ulang, jadi sepatutnya mudahlah. Kan? Setuju macam tu? Ada bantahan? Tak ada. Jadi atas sebab dasar itulah, kita ni, maksudnya bila Allah dah kata mudah, takkanlah kita kata susah pula. Maknanya Allah berikan kepada kita jaminan benda ni mudah. Kita ambillah ini sebagai kata-kata perangsang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau kita rasa susah, kita mintalah pada Allah mudahkan. Jadi antara sebab itulah orang selalu fikir bahawa nak belajar bahasa Arab ni. Nak belajar bahasa Arab ni orang nampak susah. Tapi tak pernah cuba pun. Jadi kat situlah kita faham keadaan tu. Jadi kenapa rasa susah? Ada kalanya dia nak belajar bahasa Arab ni kena macam-macam lah. Kita ditakut-takutkan, kena banyak tengok ke. Maksudnya macam, saya tidaklah mengatakan terlampau senang pula. Tak ada, tapi kena ada effort, kena ada usaha. Lagi satu peringatan ataupun satu lagi, kita kena ingatlah benda ni, kaedah, okey saya nak sebutkan, kaedah usul ada menyebutkan kaedah usul. Maknanya kita nak menentukan apakah kepentingan kita belajar bahasa Arab Al-Quran ni untuk memahami kalam Allah ni. Wajib ke?
tak sunat ke, harus ke. Jadi kaedah usul ada menyebutkan ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maksud dia apa? Apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib itu melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Jadi ini yang sempurna tu tadi, perkataan sempurna. Ini tidak. Okey, tak apa. Nanti saya tuliskan kemudian insyaAllah. Al-wajib. Okey, contohnya, apa yang wajib dalam hidup kita ni? Yang wajib tu kita kena, contohnya solat. Solat tu wajib. Apa yang kita perlu? Jadi, selalu wuduk kan ada kelebihan macam Allah sebutkan dalam surah 5 ayat 6 kelebihan tentang wuduk. Wuduk lah. Dan Nabi pun kata orang yang sentiasa berwuduk tu ada kelebihannya. Dia ghurran muhajjalin. Cahaya yang sampai ke langit. Maknanya cahaya orang yang berwuduk tu sampai ke langit. Muka dia berseri-seri. Berita yang sampai ke langit. Orang tak tahu kita ada wuduk. Tapi Allah tahu. Para malaikat tahu. Maknanya cahaya tu sampai ke langit lah. Itu yang saya maksudkan. Cahaya orang yang berwuduk. Jadi dalam biasa-biasa keadaan wuduk tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Baguslah kalau ada. Tapi bila nak solat, wuduk tu adalah wajib. Maka ketika tu inilah. Apabila tidak sempurna solat itu melainkan dengan wuduk, maka huwa ni, ia tu merujuk kepada apa yang wuduk itulah tadi. Wuduk tu menjadi wajib. Jadi macam kita ni sekarang, solat tu wajib dalam bahasa Arab. Boleh tak kita solat dalam bahasa lain? Kalau orang mula-mula belajar pun dia kena buat yang wajib dulu. Dia kena solat Fatihah, kena baca dalam Al-Fatihah tu sebahagian daripada Quran. Umul kitab. Al-Fatihah, dia kena baca Fatihah. Fatihah tu dalam bahasa Arab. Dia kenalah belajar. Dia kenalah belajar sikit, dapat sikit, buat sikit. Jadi wajib tak faham apa yang dibaca dalam solat tu? Wajiblah. Sebab kalau kita baca, kita tak faham. Sedangkan Nabi kata kita ni solat tu bila kita bermunajat kepada Allah. Kita bercakap dengan Allah. Kita tak tahu apa yang kita cakap. Tak dapatlah kita ikut apa yang kita bacakan tu. Tak dapatlah kita faham. Dia tak dapat faham, tak dapat ikut. Itu yang tadi kita baca dalam surah 29 ayat 45. Kalau kita tengok dalam surah 3 surah 4 ayat 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri salat dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu mengetahui ataupun kamu mengerti apa yang kamu katakan. Jadi kita ni mengambil kira ayat ni. Maksudnya pelajaran daripada ayat ni yang boleh kita ambil ialah sepatutnya kita ni bila nak solat tu kita kena tahu apa yang kita katakan. Dan orang yang mabuk tu dia tak tahu apa yang dia cakap. Jadi tak boleh dia solat sehinggalah dia tahu, dia sedar dia tidak dalam keadaan intoxicated tu. Jadi dia kena, dan seterusnya ayat ni suruh mandi dan sebagainya tu, dia punya cara nak membersihkan diri lah. Tapi di sini kita faham bahawa kalau kita ni solat bertahun-tahun tu, kita ni dalam keadaan kita tak faham apa yang kita sebutkan, macam solat orang yang mabuk. Mengundang kemurkaan Allah. Dalam ayat yang lain, Allah sebutkan kita ni dalam surah 61 ayat 3, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sungguh kemurkaan di sisi Allah apabila kamu mengatakan, bercakap apa yang kamu tak tahu. Tu dalam lingkung yang lebih besar lah. Bukan sahaja dalam solat. Jadi atas kesedaran itulah inisiatif ni nak belajar tentang yang wajib ni, iaitu kita kan nak buat ibadah. Jadi kalau ibadah khusus tu kebanyakannya dalam bahasa Arab.
ibadah khusus memang dalam bahasa Arab. Benda-benda yang kita nak cakap, pergi haji, doa kita, Nabi ajarkan kita semua yang dalam bahasa Arab. Perkataan-perkataan Nabi tu. Ni saya maksudkan saya cerita ni dari segi keutamaan ni. Jadi kita utamakan bahasa Arab untuk kita melakukan ibadah. Jadi kita nak belajar ni bahasa Arab, Quran sahaja, bukan kita nak belajar cakap dengan orang Arab. Kita tak perlu, tak ada keperluan di situ. Kata Umar radhiyallahu an, dia kata ni asar daripada sahabat. Maknanya kalau kita kata hadis pun lebih kepada orang cakap asar lah. Asar sahabat, maknanya Umar kata ta'allamu al-Arabiyah. Pelajarilah kamu bahasa Arab, fa innaha min dinikum. Kerana sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada agama kamu. Umar cakap macam tu. Jadi kalau kita ni, kita mesti ingat yang kita orang Islam. Jadi orang Islam agama yang memerlukan dalil, memerlukan petunjuk. Jadi memang sangat bertepatan lah, sesuai lah, dan sepatutnya kita tak rasalah satu perkara yang susah. Walau bagaimanapun kesusahan itu dah ramai, dah banyak ulama yang terdahulu dah cuba, dah buatkan sistem ataupun untuk kita belajar bahasa Arab. Jadi di situlah peranan kami ni di Al-Bayan, Akademi Al-Quran Al-Bayan, kita buat satu usaha untuk memudahkan masyarakat ni, masyarakat Muslim ni mempelajari asas bahasa Arab sebagai ilmu alat. Bahasa Arab ni adalah ilmu alat yang dapat menyampaikan kita untuk bermula belajar memahami Al-Quran. Mulakan kita faham, susah. Memang ada kesukaran di situ. Sekejap. Ada apa-apa yang... Sekejap ya. Jadi kita dengan atas tujuan itulah Quran, mushaf ataupun kita panggil mushaf mubayyinah tu dibangunkan. Jadi kita tunjukkan contoh. Mushaf mubayyinah ni, mushaf mubayyinah dibangunkan dengan apa kita nak kata, dengan nahwu dan saraf, dengan asas kepada ilmu nahwu dan saraf. Okey, desainnya kan dari segi situ. Jadi kat sini, di sini contohnya. Jadi untuk kita belajar kaedah ni, insya-Allah bermulanya besoklah. Hari ini kita sebagai mukadimah saja. Jadi kita yang utama sekali kita belajar nahwu dengan menggunakan kod warna. Jadi dekat sini kita belajar nahwu, kita belajar menterjemah Al-Quran menerusi nahwu, pelajaran nahwu dan juga pelajaran saraf. Dibagikan kepada 3 modul. Jadi modul yang pertama ni yang kita sedang lalui ini ialah modul 1. Modul 1 ni basic, maknanya mengenal, kita punya objektif ada 2, iaitu objektif untuk kaedah Al-Bayan ni. Modul 1 objektifnya ialah mengenal kalimah. Ini asas sekali, mengenal kalimah, dan kedua menterjemah kalimah. Tapi kita bukan terjemah maknanya hentam kromo je, terjemah ikut ataupun tiru-tiru pelajaran yang sebelum ni, tapi kita menggunakan kaedah nahwu. Kita belajar nahwu cara yang mudah. Tak perlulah pergi ke Timur Tengah, tak perlulah belajar tu, tapi perkara dimudahkan. Macam mana kita dimudahkan? Macam mana dimudahkan tu? Tu kita kena ikutilah kaedah nahwu dan juga saraf. Lagi satu, i'rab. Perkataan ni kadang-kadang rasa asing sangat. Macam kita semuanya kita tak tahu, tapi insya-Allah akan diperjelaskan, akan diterangkan bila kita dah jalan ni besok. Okey. Pada masa yang sama,
Jadi saya harap sangat semua peserta ataupun pelajar ataupun kawan-kawan saya yang memang dah menyertai ataupun yang dah ada basic ke, tak ada basic ke, apa pun cuba stay lah throughout the course. Maknanya daripada day 1 like today, daripada hari pertama sampailah yang ke-20 tu, supaya dapat sama-sama kita ni um, uh, apa ni, memberikan feedback yang benar ataupun memberikan maklum balas yang tepat dari segi keberhasilan. Betul ke Teacher Aida ni pandai je nak buat ni, mudah ke, betul ke, mudah ke? Jadi cubalah sama-samalah jadi be objektif, and then kita tengok macam betul tak, susah. Kalau sebelum ni saya tak tahu apa-apa, berapa persen yang selepas daripada kursus ni kita dapat tahu, kita belajar dan kita boleh terjemah. Itulah tujuannya. Dan untuk tujuan membangunkan Quran ni tadi, maknanya kalau Quran ni, this is the layout lah. Quran ni dia ada 3 lapis. Jadi ada lapisan ni kalau kita mula-mula belajar. Ni untuk nahu ni semua ni ada i'rab. Kalau ini dipanggil i'rab dia, dan di sini sebelah warna biru ni kod wazan, warna merah ni kod fi'il. Ni kod kalimah lah. Merah, hijau dan hitam ini kod kalimah. Ada panduan warna tu. Dan yang lapisan pertama ni lafaznya, maknanya lafaz Al-Quran yang dikatakan. Dan tulisan ni dan lafaz ni ataupun apa kita nak cakap grafik dia lah. Grafik ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita nampak ni. Ni semua adalah diambil daripada, ini saya cerita pasal reference dulu. Pagi tadi cerita pasal tu. Okey, ni dia. Ini reference-nya. Sumber teks asal grafik Al-Quran, iaitu yang saya tunjuk tadi. Okey, ataupun kita tengok sini sekejap. Ini contoh, kalau dalam mushaf tu sendiri, macam inilah contohnya. Okey, ini grafik dia kan, tulisan ni, khat ni semua. Ini diambil daripada rujuk, memang adalah teks asal grafik Al-Quran, Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Jadid, King Fahad Complex. Ini boleh tengoklah. Dia memang kita ambil daripada Al-Quran yang kita baca tadi. Ni. Macam ni. Jadi dipenggal-penggal dan dipotong. Ini semua adalah hasil usaha daripada tim Al-Bayan, ya, insya-Allah. Kemudian dari yang lain pula, rujukan yang kita gunakan untuk menterjemah daripada bahasa Arab tu tadi dengan pengetahuan nahwu, saraf semua, dan adalah kita gunakan juga kaedah terjemahan Semar Quran yang ditulis oleh Ustaz Baharudin Ayuddin, kemudian terjemahan bebas daripada King Fahd yang itulah semua di tepi tu. Jadi kalau siapa-siapa yang nak dapatkan biblio dia, boleh bertanya, boleh kita dapatkan daripada saya lah, insya-Allah, daripada tim Al-Bayan. Bagi rujukan nahwu dan saraf, kita menggunakan, ini terdapat di sini, saya tuliskan di sini, jadual fil i'rab Al-Quran wa saraf wa bayan daripada Dr. Mahmud As-Safi. Masya Allah, orang-orang ni semua kan, dia dah melaksanakan satu kerja yang lebih susah lagi daripada apa yang kita cuba buat sekarang ni. Cumanya, Allah mudahkan lagi melalui teknologi. Jadi kalau kita ada kepandaian teknologi tu, ada orang dah buatkan semua kitab-kitab ni. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak belajar kitab ni semua ni, kitab yang Dr. Mahmud As-Safi ni, ada berapa jilid? Banyak sangat jilid. Dah ada 11 jilid dah tinggi kerusi dah. So bayangkan macam manalah orang dulu punya dedication. Apa yang kita buat ni sangat sikit. Jadi kita ni dah mudah sangat dah. Jadi kat situ lagi, sebagai orang Melayu pula, semua kitab-kitab ni semua dalam bahasa Arab. Jadi sebagai kita ni orang Melayu, saya ni orang Melayu, tim saya ni semua orang Melayu. Jadi yang selalu tak dapat belajar faham ni orang Melayu. Jadi kita sediakan, kita cuba mudahkan lagi untuk orang Melayu belajar Al-Quran untuk faham. Jadi kita tak usahlah fikirkan apa yang sudah-sudah tu dah lah. Okey, jadi kita step up. Kita mesti berusaha. Bukan kena habis, tapi kalau kita dah dapat asas tu, kemahiran yang asas untuk kenal pun, barulah kita boleh, kita nampaklah jalan dia macam mana kita nak belajar Quran ni dengan lebih mendalam lagi. Tentulah 20 hari tu kita
punya objektif tadi 2 je. InsyaAllah kalau kita boleh capai target tu, kita akan ada satu keyakinan, biiznillah, kita akan dapat satu keyakinan untuk meneruskan lagi. InsyaAllah. Kemudian dia seterusnya lah apa yang kita gunakan. I tell you lah kalau kalau tengok kitab tu punya banyak tu, saya kata pagi tadi juga dan selalulah duk bayangkan, katakan dia bersusun dekat rak belakang kita kan, kalaulah terjatuh atas kita, boleh mati terempat buku. Tenggelam dalam buku saja. Jadi kat situlah dah kita ni sebenarnya we don't have to go through that. Benda tu Allah dah mudahkan melalui orang-orang yang lebih lagi hebatnya daripada apa yang kami cuba buat ni. Baiklah. Dan seterusnya adalah dekat sini kita punya tim lah ya. Ramai lagi saya nak sebutkan tapi ini lebih kepada rujukan lah. Untuk rujukan pengenalan pelajaran bahasa Arab, kita pakai Muqaddimah Matan Al-Jurumiyah. Yang mana saya pun dulu mendapatlah manfaat daripada pelajaran tersebut. Kemudian tu boleh bacalah ya. Okey, seterusnya. Kemudian saya perlu mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, pada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, disclaimer-nya lah. Kesemua terjemahan Al-Quran di dalam buku latihan dan mushaf ini telah pun disemak berpandukan terjemahan yang sahih dan diperakui seperti terjemahan yang diterima pakai oleh kerajaan yang beraliran sunnah wal jamaah. Jadi pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas penyelewengan terjemahan atau penyelewengan penggunaan yang menyimpang daripada terjemahan yang diterima pakai oleh terjemahan-terjemahan yang muktabar. Jadi mudah-mudahan kita dapat betul-betul jayakan hasrat yang kita nak lakukan ni, iaitu nak memudahkan Al-Quran ni kepada masyarakat umum ni. Macam kita kata perkataannya adalah memasyarakatkan Al-Quran, ataupun saya suka perkataan apa tu, democratizing the Quran. Jadi sebab selama ni macam Quran ni kita rasa macam asing lah, kita tak boleh baca Quran tu susah. Maksudnya kita tak boleh nak faham direct. Kita kena macam selalunya kadang-kadang sampai kita ni pun boleh ditipu oleh orang yang kata dia faham Quran. Tapi sebenarnya bila kita tengok, tak sama pula. Kenapa dia suruh kita baca begini-begini. Tapi sebenarnya Allah tak kata macam tu pun. Kadang-kadang banyaklah kita ditakut-takutkan kepada perkara yang kita tak tahu. Jadi di situlah kita rasa macam kita kan, macam rakyat Malaysia pun banyak belajar bahasa Inggeris, belajar Peter and Jane. Kenapa kita belajar bahasa Inggeris tu sampai kita boleh faham? Mula-mula memang kita baca the dog jump on the log, kita pun tak tahu benda macam tu kan. Tapi akhirnya kita faham dan kita meningkatkan pengetahuan kita. Kita pandai pula baca bahasa Inggeris ni, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, ataupun bahasa-bahasa lain untuk baca for meaning, baca for deep understanding, baca for contextual clues, baca for words, vocabulary. Tapi bila Pak Quran ni kita stop je pada sebutan huruf. Jadi kat situlah kita ni rasa marilah kita sama-sama jadi catalyst of change, jadi perubahan kepada masyarakat kita agar baca Quran faham dan dapat hayati dan dapat rasakan yang Allah katakan tadi tu, wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana. Tak naklah kita jadi orang yang zadathum kufaran macam tu kan. Betul ke saya kata? Tak naklah jadi orang yang bertambah pula keengkaran. Lagi baca Quran, lagi banyak engkar. Sepatutnya lagi banyak baca Quran, lagi banyak faham, lagi jadi orang yang takut. Jadi ibadur rahman. Yamshuna ala al haunan. Mudah-mudahan. Baik. Kita banyakkanlah. Jadi kita dapat sama-sama kita berdoa seperti yang Nabi ajarkan pada kita. Lepas kita faham Quran ni, insya-Allah bila kita baca kitab tak ada baris pun kita boleh dapat manfaat dia. Maknanya kita boleh baca hadis Nabi dan kita boleh terjemah hadis Nabi. Kita tak payah target yang banyak-banyak tu. Tapi kita target yang sikit-sikitlah dulu yang kita dah selalu baca dalam Quran. Tapi perlu ada satu permulaan, perlu ada satu the baby steps tu kena ada. Kita tak akan ada manusia yang tiba-tiba je tu jadi pandai. Genius mana pun, walaupun orang Arab, sekalipun orang Arab, bila bab Quran ni dia tak boleh macam rasa, oh saya orang Arab,
Saya bila-bila saya nak belajar boleh saya senang, saya boleh dapat faham. Tidak begitu ya. Pengalaman saya berkenalan dan saya kenal ramai juga orang Arab. Dia boleh ajar kita cakap, tapi bila bab Quran dia tetap tak dapat juga. Kalau dia tak belajar bahasa Arab Quran, dia tak dapat. Sebab bahasa Arab Quran ni dia tak sama dengan bahasa Arab bercakap. Macam kita bercakap lorat Kedah, yang bercakap lorat apa, bila bahasa buku, bila kita cakap bahasa, walaupun bahasa Johor, orang Johor pun banyak dialek tau. Lepas tu maknanya, tapi bila bahasa Arab, bahasa Melayu yang untuk ambil SPM tu ramai orang Melayu yang gagal. Kenapa? Sebab kita tak faham juga bahasa kita. Bahasa kita yang cakap tu tak sama dengan bahasa persuratan. Ini surat cinta. Banyak orang cakap Quran tu surat cinta pada Allah. Tapi dia tak faham. Sedihlah juga. Okay? Jadi kita bergeraklah, kita tukarlah kita punya mindset. Kalau kita rasa susah je, kita ingat janji Allah tadi dalam surah surah 54. Allah kata kitab ni berulang, ayat-ayat ni perkataannya berulang-ulang. Lepas tu dia kata mudah, Allah kata mudah, janganlah kita kata susah. Jangan kita pula yang Allah dah kata mudah, kita kata susah. Allah kata mudah, kita kata susah. Last memang susah lah. Tapi kita ingat kita nak tilawah supaya kita boleh ikut apa yang Allah sampaikan pada kita. InsyaAllah. Dan keyword dia bila kita belajar ni adalah sabar. Sabarlah. InsyaAllah.